Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat petang kepada anda semua. Kita bersiaran secara langsung dari litar antarabangsa Sepang. Perlumbaan pertama bagi musim 2023 pada tahun yang ke-30 untuk Petronas Malaysian Capri. Dan ini adalah perlumbaan yang pertama musim ini, dan seperti biasa kita akan saksikan perlumbaan kategori Wira terlebih dahulu. Cuaca baik pada petang ini. Bersama saya Harmi Tazim Muhammad dan rakan setugas saya dari Jaguh Libas Tajam ke Jaguh Selekoh Tajam, Azlan Mubin. Lan. Terima kasih Armi. Pembuka tirai untuk musim baru, semangat baru, dan juga kita juga akan menyaksikan pelumba-pelumba baru yang akan terus bergerak saingan Petronas Malaysia Capri untuk musim 2023. Sempena edisi tahun ke-30. Itu yang kita harapkan, bermula dengan sebagaimana dikatakan Wira KBS. Kategori ini menarik untuk kita melihat pelumba-pelumba muda. Kategori Wira yang akan kita saksikan ini, kerana ada ramai juga pelumba yang telah pun beralih ke kategori yang lebih tinggi, tapi ramai juga pelumba yang naik pada kategori bawah, naik ke atas untuk meneruskan cabaran. Dan yang pasti kita ada pasukan baru, kita ada Rexo Racing Team dalam kategori kali ini, dan kita juga tiada YAM dalam kategori Wira KBS lagi kerana mereka telah pun naik ke peringkat yang lebih tinggi juga. Dan banyak lagi kita akan bercakap mengenai perubahan dan juga ada sedikit penambahan pada pelumba dan pasukan dalam kejuaraan Cup ini. Sepanjang hari ini, sepanjang perlumbaan ini, kita akan saksikan sehingga tamat nanti perlumbaan yang akan kita siarkan secara langsung untuk anda semua. Wira KBS 21 pelumba yang akan memulakan cabaran untuk mencari kejuaraan di pusingan yang pertama ini. Ya, kita akan lihat pada grip permulaan perlumbaan dengan Amirul Haziq Johan berada di petak pertama untuk pasukan Petronas Perintah Yamaha Titiwan Racing. Petak kedua Faris Hikmah Karol Ilyas. Petak ketiga Ahmad Ikram dan Ahmad Ghazali. Petak empat Muhammad Syarul Izwan Khairul. 5 Lutfil Shah Narizman. 6 Muhammad Al Shakir Zufairi. Di petak yang ke-7 Adib Arsyad Ibrahim Isyam. 8 Adib Haris Azwat. 9 Haida Nur Akmal Muhammad Zaki. Petak 10 Muhammad Irfan Danish Muhammad Arfan. 11 Denny Mikhail. 12 Faris Putra Muhammad Fadil. Di petak yang ke-13 Rayyan Kartani Sanusi. 14 Muhammad Arzan Hakim Muhammad Johan. 15 Muhammad Iman Fahmi Senin. 16 Muhammad Haziq Hakimi Kamarudin. 17 Muhammad Alif Izwan. 18 Amrin Haziq Johan. 19 Muhammad Afiq Hamdan. 20 Danish Abdul Rahman. 21 Muhammad Firdaus Effendi Suhaimi. Lengkapkan 21 pelumba yang akan memulakan perlumbaan pada kali ini. Ada ramai pelumba, ada pelumba yang beralih pasukan, ada pelumba yang sekarang ini yang saya katakan tadi naik ke atas. Juara Honda Danish Abdul Rahman adalah juara bagi One Big Honda yang ada dalam perlumbaan kali ini. Dia berada di petak yang ke-20, dan pelumba yang berada di petak utama Amirul Haziq Johan yang memenangi satu perlumbaan pada musim lalu di pusingan yang ke-9, tapi dia memulakan kempen untuk musim ini dengan agak baik apabila akan berada di petak utama perlumbaan. Mungkin ini peluang terbaik untuk Amirul Haziq jika musim lalu pengalaman pertamanya dalam Wira KBF bersama dengan rakan-rakan yang unggul, antaranya Adam Hakaja, Syamil Amsyah dan juga Danish Aiman. Jadi musim ini dia perlu menggunakan peluang ini apabila bermula di petak pertama. Di peringkat kelayakan juga kita nampak Amirul Haziq bermula dengan begitu konsisten. Kita lihat sepanjang di hujung minggu perlumbaan ini, di mana catatan masa yang mereka lakukan dan persaingan yang mereka lakukan untuk perlumbaan yang pertama bagi musim 2023. Mungkin ada banyak lagi mereka perlu cari untuk mendapatkan keserasian di litar antarabangsa Sepang Utara. Memulakan musim 2023 bagi Wira KBS. Mereka dilepaskan sekarang. Kita lihat dari petak utama Amirul Haziq Johan nombor 31. Oh, ada seorang pelumba yang bermasalah. Itu adalah pelumba nombor 15 Haida Nur Akmal Mazaki pasukan Honda AFB Tech Racing yang ada bermasalah di belakang. Tapi di bahagian hadapan kita lihat dua pelumba Titiwan Racing yang meluncur laju. Mereka adalah pasukan yang menguasai dalam kategori ini dalam beberapa tahun kebelakangan ini, dan mereka bermula dengan terbaik. Amirul Haziq Johan berada di kedudukan di hadapan dan rakannya berada di belakang tu mungkin Syazul Izwan Khairul. Kita akan lihat nanti pada nombor pada jentera
Dan pasukan yang menerima cabaran musim lalu, pasukan KC kali ini dikenali dengan Bad Lab Honda KC Racing. Faris Iqmal kerana Ilyas nombor 13 juga antara pelumba yang akan berikan cabaran kepada mereka. Amirul Haziq, rakannya tadi Syarul Izwan, dan kita juga akan melihat di mana kedudukan Syakir Zufairi. Dan seorang lagi 4 pelumba, Ryan Kardani, tapi dia bermula agak belakang sikit dan mungkin terhadap 3 pelumba. Mereka jika musim lalu kita sering melihat pertukaran bantuan di kalangan 3-4 pelumba TTO Racing. Ya. Dan tapi kita lihat ada seorang pelumba yang telah mengambil alih kedudukan ini di litar Sepang Utara ini. Yang paling penting adalah ketika mereka melalui selekor 7 dan 8 tidak melalui garisan yang telah ditetapkan, ditetapkan. Antara seorang pelumba masalah tadi kita lihatkan pasukan KC ada dua pelumba mereka di depan. Pasukan Yamaha Extremo 27 Racing juga ada di hadapan itu. Pelumba 7 Ahmad Ikram dan Ahmad Ghazali yang menuju laju ke hadapan. Nampaknya untuk dia sampai terlebih dahulu untuk menamatkan pusingan pertama di tempat yang pertama. Ahmad Ikram dan Ahmad Ghazali. Amir Haziq juara tempat yang kedua, Faris Iqmal di ketiga. Tapi kita lihat sekarang ini Amir Haziq kembali untuk merampas kedudukan di hadapan di tempat yang pertama menuju ke selekor yang pertama. Pusingan pertama nampak sengit, ramai peluang yang mungkin terhidang untuk kelompok hadapan. Belum lagi kekal milik Amirul Haziq, tapi dia ada kelebihannya ini kerana sentiasa mengetuai kelompok hadapan ini. Kalau kita tengok tadi agresif juga Harmi dari Ikram Danish. Ya, memang dalam perlombaan di litar antara bangsa Sepang Utara, keadaan ini adalah keadaan yang dijangkakan di mana mereka akan berada agak rapat antara satu sama lain. Dan sampai ke seorang pelumba mengangkat tangan di belakang. Ada masalah juga dengan jentera, saya kira. Tak kecewa pelumba Rexo, salah seorang pelumba Rexo Racing nombor 2 Irfan Danish yang masalah dengan jenteranya. Tadi kelompok Arsa di hadapan ni, walaupun kita lihat saya kira itu Ahmad Ikram mungkin di hadapan untuk pasukan Yamaha Extremo 27 Racing nombor 37 yang berada tempat yang pertama. Namun begitu ini belum lagi menjaminkan kerana kita lihat kelompok yang agak besar untuk merebut tempat yang pertama. Sebenarnya berpeluang melihat bagaimana mereka meluru untuk melengkapkan satu lagi pusingan. Ikram Danish, Ryan Kardani pula kini dalam kedudukan yang baik. Dia Ryan Kardani agak baik dari belakang. Dia bermula di petak 13 tadi, dah pun berada kelompok hadapan bantu rakannya untuk mengukuhkan lagi kedudukan. TTO Racing kita lihat ini antara perkembangan yang menarik menuju penghujung nanti. Saya rasa caturan ini ada 8 pelumba yang dipisahkan kurang dari satu saat. Baik nombor 25 melepasi track limit. Jadi amaran pertama dikeluarkan kepada pelumba nombor 25 ini kerana mereka tidak boleh melepasi garisan yang telah ditetapkan Afiq Hamdan ketika di selekor yang ke-7. Dan kita ni kelompok yang saya katakan tadi yang rapat kedudukan kurang dari satu saat bertukar kedudukan hadapan. Tapi dua pasukan Extremo dan pasukan 31 Racing yang nampak rapat kedudukan mereka. Dan musim ini Petronas Sprinter Yamaha 31 Racing berikan cabaran sengit lepaskan Yamaha Extremo 27 Racing. Dan tidak lupa pada Bad Lab Honda KC Racing juga dalam kelompok ini. Tapi dua pelumba pasukan 31 Racing berada di hadapan sekarang dengan seorang pelumba 27 Racing yang berada di belakangnya. Dua pelumba KC yang berada dalam kelompok ini menuju ke pusingan yang kedua. 7 pusingan untuk perlumbaan ini. Pun mengambil alih TTO Racing, Amirul Haziq, Ryan Kardani. Ada kelebihan jika mereka kekal konsisten di kelompok hadapan. Mereka boleh bantu satu sama lain untuk perebutan. Seorang lagi. Ya, itu adalah bekas pendahulu tadi Ahmad Ikram Danish yang diberikan amaran. Dia berada di belakang dah sekarang ini kerana melepasi, kerana pelumba akan jika keluar akan dapat kelebihan sedikit dari situ yang tidak dibenarkan untuk mereka keluar dari garisan yang ditetapkan. Sementara 31 Racing kembali untuk meneruskan penguasaan mereka. Tahun lalu mereka menguasai penuh dalam kategori ini. 1, 2 dan 3 sentiasa menamatkan perlumbaan di hadapan. Dan pada banyak kali juga mereka berjaya untuk menangi 1, 2 dan 3 dalam perlumbaan di dalam perlumbaan kejuaraan Kapri dalam kategori Bira ini. Di hadapan 31 Amirul Haziq Johan, di belakangnya Ryan Kardani. Sanusi berada di tempat yang kedua dengan dikejar oleh
pelumba 27 Racing dan KC yang berada di belakang untuk merapatkan diri dengan agak dekat juga sekarang ini. Tapi Amirul Haziq berjaya setakat ini mempertahankan kedudukannya di tempat yang pertama. Mana kedudukan Adib untuk kita melihat. Adib juga tadi pada awal pusingan yang ketiga dalam kedudukan yang baik di kelompok hadapan, dan kini masih lagi diketuai oleh Amirul Haziq, Ryan Kardani, Farish Iqmal. Ikram turun di kedudukan yang kelima. Syarul Izwan yang sengit di belakang kedudukan tempat ketiga. Tapi kita lihat Ami menuju lagi seko yang pertama sentiasa berubah. Dua lagi pelumba. 33 dan 32. 33 itu tadi pendahulu tadi Ryan Kardani. Ryan Kardani yang berada di hadapan. Jika mereka terus melakukannya, mereka akan dikenakan denda atau penalti, dan perlu berhati-hati sedikit. Dan sekarang kita lihat Farish Iqmal yang memberikan cabaran kepada pasukan ini. Masih ada peluang di kelompok yang besar di hadapan. Masing-masing cuba menempatkan dalam kedudukan yang baik. Perlahankan sedikit Amirul Haziq dan Kardani, tapi mereka masih dalam kedudukan kelompok hadapan. Nombor 20 juga tidak melepaskan peluang. Adib Haris Hazwan yang tiba untuk sentiasa memberikan saingan di kelompok depan ini. Tahun lalu penguasaan penuh bagi pasukan Petronas Sprinter Yamaha Tituan Racing. 1, 2 dan 3 keseluruhan menjadi milik mereka dalam penaraya pelumba, dengan Adam Eka Johar bergelar juara, Syamil Amsyar tempat kedua, Danish Aiman Zamrul di tempat yang ketiga. Dan kali ini mereka mahu meneruskan cabaran, tapi pasukan ini, pasukan 27 Racing yang berikan cabaran sengit pada mereka. Tahun lalu kita ada Farish Iqmal, pasukan Honda KC Racing yang masih lagi ada dalam perubahan ini, dan mereka memberikan saingan. Nampak kali ini kedudukan mereka tercabar, atau kelompok yang agak besar dapat 3 pasukan KC, pasukan 27 Racing dan 31 Racing dalam kelompok di hadapan ini. Adib dalam kedudukan yang baik. Dia mengintai peluang. Adib dia ketinggalan seketika, kemudian datang semula untuk 3 kelompok hadapan, memberikan cabaran kepada Amirul Haziq dan juga kepada Ikram. Jadi itu yang menarik untuk kita melihat di penghujung di pusingan yang terakhir, terutama di 2 selekor terakhir nanti. Ya, ini kita akan sejangkakan mereka keluar di selekor pada lap yang terakhir. Di selekor terakhir nanti ketika mereka akan keluar, situ siapa yang akan yang bijak untuk mengambil kesempatan menuju ke garisan penamat. Kerana untuk sampai beza dengan litar terbang Sepang Selatan, di mana selepas selekor terakhir agak jauh sampai garisan penamat, tapi untuk di utara ini agak dekat sedikit untuk sampai ke garisan penamat. Jadi perlu bijak untuk mengambil selekor, perlu tahu di mana mereka akan mengambil, di mana akan untuk buka throttle untuk memucut laju di garisan lurus menuju garisan penamat. Buat masa ini 20 Tituan Racing masih lagi yang berada di hadapan mendahului perlumbaan. Kardani, Amirul Haziq Johan, tapi kedudukan ini belum selamat sebenarnya. Belum selamat hingga penghujung nanti. Sebarang kemungkinan boleh berlaku, tapi di awal-awal ini mereka perlu sentiasa memberikan tindakan lebih agresif untuk memberikan amaran kepada pencabar. 2 pelumba di depan. Ryan Kardani kembali semula, Amirul Haziq di belakangnya. Ada gap, tetapi gap itu akan segera tiba, terutamanya dari Adib Farish Iqmal yang di belakang. Ya, 2 lagi pelumba Tituan Racing, Syarul Izwan dan Al-Syakir Zufairi berada di belakang kumpulan ini. 2 pelumba di depan ialah Ryan Kardani dan Amirul Haziq Johan, tapi di belakang pasukan KC dan pasukan 27 Racing yang terus memberikan cabaran kepada mereka. Farish Iqmal, Adib Arsyad dan Adib Haris Hazwat yang berada dalam kumpulan ini mengejar dengan Ryan Kardani beserta dengan Amirul Haziq Johan. Ini perubahan yang pertama pagi musim 2023 yang akan memberikan gambaran mengenai pencabaran bagaimana. Kalau musim lalu mereka agak mudah berada di hadapan, kali ini dengan 2 pasukan KC Racing dan juga 27 Racing memberikan cabaran kepada mereka. Adib Arsyad masih lagi dalam kelompok di kedudukan ketiga, kemudian ada ketiga di kedudukan yang keempat. Begitu rapat 3-4 itu, tapi di depan masih terarah kepada Ryan Kardani, Amirul Haziq. Mereka mengekalkan kedudukan ini, semakin mendebarkan menuju penghujung beberapa selekor lagi, terutamanya selekor ke-7 menuju selekor yang ke-8. 2 pelumba Tituan Racing masih lagi di depan, Harmi. Ya, kita lihat Ryan Kardani dan Amirul Haziq Johan yang berada di hadapan. 33 Ryan Kardani akan meneruskan untuk sampai ke penamat tempat yang pertama. Strategi mereka menjadi dengan Amirul Haziq Johan yang sampai terlebih dahulu untuk menangnya perlumbaan dengan Ryan Kardani di tempat yang kedua. Farish Iqmal, Karun Ilyas di tempat yang ketiga. Dia berikan cabaran, diberikan tentangan, diberikan saingan bagi di awal musim 2023 ini. Namun
pasukan Petronas Sprinter Yamaha 31 Racing tetap unggul dalam kategori Wira KBS dengan menduduki tempat pertama dan tempat yang kedua dalam perlumbaan yang pertama ini. Kejayaan pertama untuk pasukan 31 Racing. Amirul Haziq War, seorang pelumba yang menolak jentera. Ini adalah pelumba nombor 25 Afiq Hamdan, pasukan AS25 Honda Racing Team. Terpaksa menolak jenteranya, kembali ke pit sementara. Dan pelumba akan sampai nanti untuk kembali pada kedudukan dengan Amirul Haziq Johan, Ryan Kardani dan juga Faris Iqmal Karul Ilyas akan mengambil tempat masing-masing di podium 1, 2 dan 3. Afiq Hamdan yang nasib tidak menyebelahi Afiq pada perlumbaan yang pertama ini nampaknya. Kategori Wira bagi Amirul Haziq Johan yang tahun lalu di penghujung musim dia bangkit dan dia memenangi satu perlumbaan pusingan yang ke-9 walaupun dia ada 3 DNF pada musim 2022. Namun tempat yang ke-6 ketika itu dia di belakang 3 rakan-rakannya yang 1, 2 dan 3 dalam keseluruhan. Inilah keputusan bagi Wira KBS akhir pusingan yang pertama. Amirul Haziq Johan berjaya memenangi perlumbaan dengan Ryan Kardani Sanusi tempat yang kedua. Kedua pelumba pasukan Petronas Sprinter Yamaha 31 Racing. Muhammad Faris Iqmal Karul Ilyas di tempat yang ketiga untuk Bad Lab Honda Galaxy Racing. Adik Faris Azwar tempat yang keempat, juga pasukan Bad Lab Honda Galaxy Racing. Ahmad Ikram Tenis Ahmad Ghazali di tempat yang ke-5 untuk pasukan Yamaha Extremo 27 Racing, seorang lagi pelumba 31 Racing. Al-Syakir Zufairi Muhammad Al-Amirul Zaki tempat yang ke-6. 7 Muhammad Adib Arsyad Muhammad Hisam untuk pasukan Extremo 27 Racing. Dan di tempat yang ke-8 Muhammad Charul Izwan Khairul. 9 Faris Putra Ahmad Fadil. 10 Danny Mikael Karul Fauzi. 11 Arzan Hakim Muhammad Johan. 12 Muhammad Firdaus Effendi Suhaimi. 13 Muhammad Afiq Hamdan. 14 Iman Fahmi Senin. 15 Irfan Danish Iman Arfan. 16 Alif Izwan Muhammad Samsul Fakri. 17 Amrin Haziq Johan. 18 Danish Abdul Rahman. 19 Muhammad Lutfi Shah Rizman. 20 Muhammad Haziq Hakimi Kamarudin. 21 Haidar Nur Akmal Muhammad Zaki. Baiklah, kita akan bersama dengan Daniel dengan pemenang perlumbaan yang pertama pada hari ini. So Farish, musim baru tapi saingan yang masih sengit. Boleh ceritakan sikit apa yang jadi dekat race tadi? Pertama sekali saya ingin mengucapkan syukur Alhamdulillah. Saya ingin mengucapkan kepada tim saya iaitu Bad Lab Honda Galaxy Racing kerana banyak bantu saya untuk mencari setup track Sepang ni. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada family saya, kawan-kawan saya dan supporter-supporter yang lain saya. Pada race tadi saya cuba untuk maintain pada position saya dan di last lap saya cuba sehabis baik diri saya dan motor dan Alhamdulillah saya berjaya menamatkan race ni di tempat ketiga. Thank you Farish and Tanya. Kita teruskan dengan P2 Ryan Kardani. So Ryan, kita nampak dari awal race tadi memang Ryan dengan Amirul lepas sikit dari depan tapi still ada grup besar. Itu memang taktik ke memang nak cuba melepaskan dari grup? Memang taktik. Saya cuba cocok angin satu persatu, seorang per seorang. Lepas tu saya punya strategi berjaya dan saya bersyukur di podium kedua. Okay, terima kasih dan Tanya. And juara untuk race Wira pada round 1 di Sepang International Circuit, Amirul Haziq Johan. So Amirul, dari semalam dah kita nampak Amirul memang ada pace yang sangat laju and this time berjaya menang. Boleh ceritakan sikit? Ini hanyalah permulaan untuk round 1 saja. Saya harap tim bekerja keras untuk sampai ke round 10
Dan alhamdulillah pada race tadi saya dapat memenangi race ni. Tapi agak sengit juga pada rider-rider lain yang memberikan saingan kepada saya. Okay, terima kasih. Tanya. Ini adalah highlight bagi perlumbaan yang baru tamat tadi. Kita akan lihat di penghujung nanti pemenang bagi perlumbaan ini, kerana yang pasti adalah pasukan Petronas Sprinter Yamaha T1 Racing yang pada awal lagi mereka berada di tempat yang pertama. Kemudian selepas itu kita lihat persaingan dua pelumba, Ryan Kardani dan Amirul Haziq. Tapi Faris Iqmal memberikan cabaran, begitu juga dengan Adib Haris Azwat, Ahmad Agikam, Danish Ahmad Ghazali dan Adib Arsyad Muhammad Hisam. Dan keputusan perlumbaan nanti kita akan lihat. Tadi sedikit ada keliruan sedikit, tapi tak apa, kita berikan tumpuan kepada rangkuman perlumbaan tadi. Satu masa, satu ketika kita boleh lihat pasukan Yamaha Extremo 27 Racing berada di depan, terutama nombor 37 ini Ahmad Ikram Danish Ahmad Ghazali yang berada di depan, tapi dikejar oleh Amirul Haziq Johan, dikejar oleh Ryan Kardani untuk memberikan cabaran kepada pasukan Yamaha Extremo 27 Racing dengan pasukan KC di belakang yang mengikori. Ini menampakkan saingan sengit bagi musim 2023 ini. Baru kita dapat akan lihat musim ini cabaran kepada pasukan Petronas Sprinter Yamaha 31 Racing. Keluar di selekoh yang terakhir nombor 31 Amirul Haziq Johan yang berada di hadapan, meluncur laju dia untuk menamakan perlumbaan dengan Ryan Kardani di tempat yang kedua, Faris Iqmal, Karol Ilyas di tempat yang ketiga. Tepukan kepada Ryan Kardani. Dan juara Wira KBS, tepukan paling gemuruh kepada Podium bagi kategori Wira KBS pusingan yang pertama ini, Faris Iqmal dan pasukan terbaik di Ryan Kardani tadi dan Amirul Haziq Johan. Yamaha 31 Racing. Dan seterusnya dipersilakan Encik Muhammad Fahmi bin Iskandar dengan pasukan pengurusan penajaan kumpulan komunikasi Petronas strategi Sprinter Yamaha T1 Racing menyampaikan hadiah kepada pemenang mengambil hadiah berpasukan kepada Muhammad Faris Iqmal dan Encik Muhammad Fahmi Askandar, pengurusan penajaan kumpulan komunikasi strategik Petronas. Ketiga Faris Iqmal, Karol Ilyas 16 mata pertamanya. Ryan Kardani Sanusi tempat yang kedua, memberikan cabaran kepada rakan tadi Amirul Haziq Johan yang menangi perlumbaan ini. Tahun lalu dia menamatkan musim dengan kesan yang agak baik, diteruskan pada musim 2023 dalam kategori Wira dan anugerah pasukan untuk Petronas Sprinter Yamaha 31 Racing. Tahniah kepada pemenang. Terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Fahmi bin Askandar, pengurusan penajaan kumpulan komunikasi strategi. Kita akan lihat pada kedudukan keseluruhan, tapi kedudukan keseluruhan dalam perlumbaan yang pertama ini berdasarkan kepada keputusan perlumbaan tadi, dengan Amirul Haziq Johan akan berada di kedudukan tempat pertama dengan 25 mata, Ryan Kardani tempat kedua dengan 20 mata, ketiga Faris Iqmal dengan 16 mata, Adib Haris Azwat tempat keempat 13 mata, 11 mata untuk Ahmad Ikram Danish dengan 10 mata untuk Al-Syakir Zufari tempat ke-6, 7 Adib Arsyad dengan 9 mata, 8 mata untuk Syarul Izwan Khairul tempat yang ke-8.